Ini adalah Pro 2 kancil 1997 dan ini adalah model pertama daripada Pro 2. Di Malaysia kita panggil kancil, tapi dekat UK kita panggil Pro 2 Nipa. Kalau dekat Jepun kita panggil ini sebagai Daihatsu Mira. Dia berasal pada 1994 lagi dan this particular model 660 EZ lahir pada tahun 1997. Well, untuk tahun dia ni memang dia adalah antara kereta paling compact yang paling famous pada masa tu, dan juga untuk kereta ni kita kadang-kadang lupa yang dia ni adalah kereta carburetor, iaitu kereta standard pada masa tu carburetor. Dan dia dah mencecah 700,000 lebih unit sales untuk model kancil saja, belum masuk Klisa, belum masuk Azia, belum apa-apa lagi. Harga asal kereta ni dulu adalah pada RM28,000, tapi sekarang ni kita boleh dapat pada harga serendah RM3,000, serendah RM2,000 hinggalah ke RM10,000 ke atas. Tapi untuk kereta this particular car, my friend dia beli pada harga RM2,000 saja dan dia touch up lah kereta-kereta ni kepada working condition. Jadi ini adalah abang kepada Viva dan juga Azia. Jadi dekat dalam video kali ni saya akan tunjukkan kepada korang apa yang ada pada kancil ni kalau korang berminat untuk membeli kancil pada waktu sekarang. Lepas tu saya akan test drive kereta ni untuk korang semua dan saya akan bagi kirim skor dekat dalam video ni. So jom kita mula. Untuk Pro 2 kancil, kita akan kenal dia sebagai sebuah hatchback paling famous dekat Malaysia ni yang sebenarnya. Pada masa dia dulu, kereta kancil ni adalah kategori yang sangat baru dekat dalam market kita. Sebab sebelum dia, hanya ada Daihatsu Sheret dan sebagainya yang macam tu. Tapi yang popular pada masa itu adalah kereta-kereta sedan macam Proton Wira, Proton Saga, kereta-kereta yang sedan macam Datsun. Dan apabila hatchback ni datang, dia disambut dengan sangat baik sekali. Jadi ini adalah hatchback dia dan dia pada masa ini pun dah even ada wiper pada bahagian belakang, dan juga standard pada masa itu adalah mempunyai wire untuk heating pada cermin belakang. Perbezaan dia dengan kalau kata kereta pada zaman tu macam Proton, kalau katakan Proton Saga pun dulu, dia dah ada dia punya button untuk kita buka kita punya bonet belakang daripada bahagian dalam. Oleh kerana kancil ini adalah kancil yang dikatakan bajet pada zaman dia, jadi dia tak ada button untuk kita buka kita punya bonet belakang. Jadi just gunakan kunci dan kita boleh buka kita punya bahagian belakang. Ini adalah satu features pada masa itu yang agak normal. Tapi kalau korang tiba-tiba nampak kancil ada buka bonet sendiri automatik, itu tak normal lah tu. Dia ada ruang juga pada bahagian belakang ni untuk kita letak decent size of luggage. Probably untuk macam student-student, kereta ni masih lagi relevan untuk korang. Pada bahagian depan, kancil ini adalah sangat-sangat ikonik, which is kita ada logo pada bahagian sini, logo Pro 2. Walaupun kat sini logonya dah hilang, tapi most of kancil dia ada kat sini logo Pro 2. And kita ada kidney loop pada bahagian grill dan juga pada bahagian bawah, itu semua adalah standard. Dan karakteristik untuk seekor kancil adalah headlamp dan juga signal didatangkan dengan posisi yang berlainan. Signal duduk pada bahagian bawah. So orang-orang zaman sekarang jangan tersalah pula, ini bukan day running light, ini bukan fog lamp, ini adalah signal. Dan juga karakteristik untuk seekor kancil adalah sport rimnya yang sangat kecil. Rim dia normally duduk pada 12 inci ataupun 13 inci macam tu lah. Yang ini adalah 13 inci dan saya tak dapat nak tunjuk yang asal sebab dia dah tukar sport rim, jadi korang boleh nampak bayangan dia pada saiz dia, ini adalah 13 inci punya sport rim. Untuk kancil, dia tak bagi disc depan belakang, okay? Dia bagi disc pada depan saja. Drum pada bahagian belakang ya. Walaupun dia tak bagi button daripada dalam ini untuk buka kita punya bonet belakang, tapi dia dah ada sediakan kita wire untuk glass pada bahagian belakang tu, pemanas tu. Ada button pada bahagian sini dan juga wiper duduk di sebelah-sebelah. Jadi agak mudah untuk tangan kita capai. Dan untuk sebuah kancil, semua benda pun sangat mudah dicapai dalam ni. Dan kita ada gauge cluster yang sangat timeless pada bahagian sini.
Dan di sebelah sini pula kita boleh nampak kita ada kawalan pada keseluruhan tempat kat sini. Di sini adalah kita punya indikator untuk jam. Lepas tu kita ada beberapa tempat untuk aircon punya flow. Dan pada bahagian sini kita boleh kawal kita punya aircon, iaitu yang paling dekat sekali dengan tangan kiri kita. Dan even pada kereta ni pun dia dah bagi sekali dengan power window. So kita boleh kawal kita punya power window pada bahagian ini saja. Ini kalau kita boleh nampak hanya ada pada bahagian depan saja. Untuk pada bahagian belakang dia tiada power window, jadi kita kena buatlah sendiri. So ia adalah features yang sangat menarik pada saya. So kita boleh nampak seat kat sini adalah berfabrik. Dan perbezaan 660 dan juga 850 adalah pada bahagian seat dia. Kalau dia tak tukar dia punya seat tu, maknanya kita boleh nampak lah yang dia punya seat ni, kalau dia bersentuh macam ni, maksudnya dia 660. Tapi kalau dia 850, dia akan ada kawalan pada headrest dia. So itu adalah perbezaan yang paling ketara kalau dia tak tukar dia punya seat. Tapi kalau dia dah tukar dengan semi bucket seat tu, kita dah tak boleh nak bezakan sangat lah. Ada beberapa lagi tempat yang berbeza, macam contoh door trim ni. Kalau door trim untuk yang 660, kita akan nampak yang kita punya door handle pendek ni je. Tapi untuk 850 dia akan lebih memanjang dan pergi ke atas macam tu. So itu adalah perbezaan yang paling ketara. So saya akan bandingkan kancil ni dengan kereta yang saya rasa paling patut dibezakan. Dan sejujurnya saya tak tahu nak bandingkan kancil ni dengan kereta apa sebenarnya. Jadi saya bandingkan dengan kereta saya sendiri, Roda Axia. Roda dah memang sangat maju daripada dulu sampai dah sekarang. Dan kita boleh nampak even pada kereta compact, diorang pun dah berbeza ke arah yang tak terlalu compact pun sebenarnya. Jadi untuk kereta kancil dan juga Axia, kita boleh nampak yang paling berbeza-beza sekali adalah pada dia punya saiz. Dia punya saiz lebih kecil daripada compact sekarang, walaupun dua-dua pun dipanggil sebagai compact. Design pun dah berubah daripada design yang petak kepada design yang lebih berlekuk-lekuk. Dari semua aspek saiz memang sangat-sangat berbeza. Dia lebih rendah dan lebih kontot. Even dia punya panjang pun sangat-sangat berbeza. So itu adalah perbezaan dia. Dan even engine pun semua 100% different. So jom kita test drive kereta ni dan saya akan rasa sendiri macam mana pemanduan Pro 2 kancil 660 dan saya akan bagi Kirin score dekat dalam kereta ni. Tak sabarnya. Walaupun saya ketinggian 180 cm, berat saya 90 kg dan saya still boleh masuk dengan selesanya. Tak adalah saya rasa macam kecil sangat macam bahagian luar tu tunjuk pada kita. Pada bahagian dalam ni sedikit langsung tak ada rasa kecil sangat pun. Tapi untuk dua orang duduk memang selesa. Kalau andai kata nak family yang 6-7 orang, yang tiba-tiba 6-7 orang punya family nak duduk dalam ni, minta maaf lah. 2 orang dah terbaik sangat dah. Okay, so sesuai untuk macam student macam tu. So jom kita bawa dan saya akan rasa macam mana feel kereta ni. Kereta ni bersisi 660 carburetor saja. Jadi kereta ni pada jarak jauh tak boleh lah nak laju sangat. So saya akan bawa dan saya akan feel macam mana rasa dia. So yang paling saya ketara sekali adalah dashboard yang bergegar. Suka juga. Dashboard yang bergegar ni memang normal babe. Sebab dashboard bergegar pada kancil bila dah lebih 20 tahun pun semua kan. Semua kancil pun dah bergegar. So korang kena sedia pada benda-benda macam tu lah. So kancil ni kuat, memang kuat. Tapi dashboard kenalah mounting sikit ke apa kan. Kereta ni dah ubah dia punya steering dan juga sport rim dia. So saya tak boleh nak 100% feel lah. Dan ini adalah automatic transmission car. So dia bukan manual, okay. So kereta ni special sikit lah daripada kancil-kancil yang lain. Tengok saya buat macam ni pun still okay lagi. Saya boleh duduk dengan selesa lagi sebenarnya. Cuma di mata orang nampak lah macam saya ni macam besar sangat ke apa. Walaupun memang saya orang yang besar dan gemuk. Dari segi suspension dia agak stiff pada saya. Dan kancil-kancil kawan-kawan saya lain pun memang normally stiff juga. So bukan kereta ni sahaja. Jadi pembeli korang kena tak boleh lah bawa laju sangat, okay, sebab dia punya suspension ni agak stiff. Dan juga kita boleh rasa yang kereta ni memang
almost to the ground. Kereta ni memang betul-betul rendah. Kita boleh nampak macam duduk dekat dalam Mini Cooper, macam Mr. Bean tu. Macam ni kot kereta. So saya akan bagi Kirin score dari segi eksterior dan juga interior. Pada tahun dia saya akan bagi 7/10. Sebab apa? Sebab kalau nak banding dengan Yaris memang tak jadi, babe. Tapi kita nak bandingkan dengan kereta pada tahun tu, dan juga nak banding pada macam Wira ke apa. Dia adalah kereta KK yang sangat cantik pada mata saya pada masa tu. Dan kita boleh tengok kereta ni boleh dimodify daripada sekosong-kosong benda kepada bermacam-macam benda. Jadi tak ada masalah pun untuk kita nak modify kereta ni. Jadinya kereta ni memang custom made gila-gila. Korang boleh buat apa sahaja. Jadi saya letakkan exterior dan juga interior pada kadar itu. And dari segi price point, apa komplain harga kereta kancil pada tahun 2020 mahal? Saya tak tahu kereta apa lagi yang dia boleh beli. Saya akan letakkan kereta ni pada price point 8/10 sebab kereta ni sangat-sangat murah dan dia still boleh run berbanding dengan brand-brand lain. Pada tahun ni saya tak tahu, saya tak pasti yang kereta-kereta pada tahun ni untuk menggunakan 2020 punya masa still boleh berjalan ke tak, saya tak pasti. Tapi kancil for sure, a little bit of tweak, kita dah boleh bawa kereta ni dengan selesa. So for sure kereta ni adalah kereta yang baik dan saya bawa sangat slow sebab banyak sangat kereta potong saya ni. Dari segi comfort saya akan bagi 6/10 sebab dia tak teruk mana. Kereta ni comfortability dia tak teruk mana. Saya kena cakap lagi sekali yang saya ni memang besar dan juga memang berat, dan saya tak ada masalah pun untuk duduk. And saya pasti ramai orang yang pakai kancil pun akan faham apa maksud saya. Dan kereta ni nampak kecil pada bahagian luar, tapi dalam dia mencukupi. Tak kata besar sangat, tapi dia mencukupi. Even saya pun selesa. Okay, untuk dua orang boleh. Naik genting jangan. Lagi rosak siapa nak baiki. Handling saya akan letak pada 3/10 sebab handling dia agak fail di mata saya. Kereta ni handling dia tak berapa bagus. Even pada masa tu macam contoh Wira ke apa pun ada yang dah ada power steering ke apa. Ini still kena pakai steering biasa je. Acceleration saya letakkan pada 2/10 sebab dia bukanlah kereta yang boleh accelerate. Dan kalau ada yang nak fight saya kata kereta ni boleh accelerate, gila apa? Kereta ni bukan L5, babe. Kereta ni standard 660. Jadi dia bukanlah kereta yang sangat hebat untuk pejutan. Jadi sesiapa yang nak balik kampung, student-student yang beli kereta ni, nak beli kereta ni, okey, korang belilah kancil ni sebab dia sangat murah. Tapi janganlah tekan-tekan sangat, bawa situ je okey. Kalau awak mesej pun reply nanti. Bawa je situ, dengar je lagu saya sedap. Overall saya akan bagi kereta ni, kalau pada masa tu saya pada tahun 1997 saya akan letakkan pada kadar 8/10, 7/10. Tapi overall pada masa sekarang saya akan letakkan pada 4/10. Jadi kereta ni sudah tak begitu relevan pada masa sekarang kerana yelah dia punya features pun dah betul-betul kurang. Dan pada waktu sekarang 2020, pada harga dia kita still boleh tambah sedikit ribu dan kita dah boleh beli Viva. Jadi itu reason saya tengok dekat Yuska dah tak banyak sangat kancil atas jalan dan Viva berlambak-lambak. Sebab Viva is the new kancil. Itu adalah 2020 punya style. Jadi sesiapa yang nak pakai kancil ni boleh pakai, tak ada masalah. Tapi just make sure yang dia adalah second car ke, jangan jadikan first car. Sebab kereta ni sangat sesuai untuk kita pergi depan rumah macam tu, sesuai. Tapi jalan jauh memang tak sesuai. Jadi itu adalah review saya berkenaan dengan kancil yang sangat comel ni. Dan saya personally rasa agak special juga dapat review kereta ni sebab ini adalah kereta yang amat nostalgia pada saya. Kawan-kawan kami dulu bila dah habis belajar, kereta ni lah yang kita orang cari nak buat modify dulu. So ini adalah kereta yang sangat comel pada saya. Dan ini sahaja saya punya review pada kali ni. Kalau siapa yang nak tengok Azia, saya letak link kat atas. Tengoklah Azia puas-puas. Lepas tu saya ucapkan terima kasih sebab menonton. Sila subscribe sekarang kepada channel ni. So itu saja review pada kali ni. Kita jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum.